أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya untuk sama-sama kita mengupas mengenai subjek manahij ulum al-islamiyah, yang mana masih lagi dalam bab mantiq. Kita akan bincang dalam bab mantiq, bahagian mantiq yang mana subtopik dia ad-darsus tsani. Kita akan bincangkan pada hari ini iaitu ad-darsus tsani qadhiyah syartiyah. Dalam kelas sebelumnya kita bincang mengenai qadhiyah hamliyah ataupun aqsamul qadhiyah. Daripada qadhiyah terpecah pada dua, iaitu qadhiyah hamliyah yang kita dah pun pelajari sebelum ini. Manakala hari ini insya-Allah kita akan pergi kepada aqsam qadhiyah yang kedua, iaitu qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah yang mana kalau kita tengok pada buku teks kita, qadhiyah syartiyah itu terbahagi kepada terbagi pada dua, iaitu qadhiyah syartiyah muttasilah dan satu lagi qadhiyah syartiyah munfasilah. Insya-Allah dalam buku kita ini kita tak mempelajari qadhiyah munfasilah, kita hanyalah mempelajari qadhiyah syartiyah muttasilah. Munfasil kita tak belajar. InsyaAllah kalau nak belajar boleh sambung start. Kalau nak tahu mengenai qadhiyah syartiyah munfasilah, ada dalam kitab stam, insyaAllah. Maka tanpa melengahkan masa, sama-sama kita tengok qadhiyah syartiyah. Baik, di atas sana, di atas tu pada fi safha 12 fi safha 12 pada muka surat 12 itu dia tulis qadhiyah syartiyah muttasilah. Sebenarnya yang atas itu, yang mula-mula adalah ta'rif kepada qadhiyah syartiyah. Tak masuk lagi qadhiyah syartiyah muttasilah. Yang bawah itu barulah aqsamul qadhiyah, baru masuk kepada qadhiyah syartiyah muttasilah. Yang atas adalah ta'rif kepada qadhiyah syartiyah. Ingat, sebab di dalam setiap qadhiyah dia memiliki ta'rif yang berbeza. Sebab itu kamu wajib membaca soalan sehingga habis supaya kita tahu, kita dapat mengenal sama ada ini soalan ni nak tuju kepada qadhiyah mana. Sama ada qadhiyah syartiyah muttasilah, qadhiyah hamliyah. Jadi kita kena baca dia. Ataupun boleh jadi soalan dia hanyalah nak tanya mengenai qadhiyah saja. Ta'rif lil qadhiyah. Kalau dia kata qadhiyah saja, maka kamu kena bagi ta'rif qadhiyah. Tapi kalau seandainya dia kata uzkur ta'rif li qadhiyah syartiyah, maka bagi ta'rif kepada qadhiyah syartiyah. Ataupun dia kata waddih ani ta'rif qadhiyah syartiyah muttasilah, maka kita bagi ta'rif qadhiyah syartiyah muttasilah. Baik, qadhiyah syartiyah ta'rif ma tarakkabat min juz'ain rabita ahaduhuma bil akhar biadati syarti. Yang mana dia kata tersusun di antara juzuk, dua juzuk yang ada rabitah di antara kedua-duanya tadi, di antara kedua-duanya dengan yang lain biadati syarat, dengan adanya adat syarat. Itulah sebabnya dinamakan sebagai syartiyah. Kerana dekat bawah disebut terus sebab tasmiyah. Kenapa dinamakan dengan syartiyah? Kenapa dinamakan dengan syartiyah? Kerana wujud ada syarat fiha. Boleh jadi ini soalan ya. Jadi kalau seandainya ditanya macam mas sebab,
tasmiyah. Kenapa dinamakan sebagai syartiyah? Kenapa dinamakan syartiyah sebagai syartiyah? Qadhiyah syartiyah. Maka sebabnya ada syarat. Itu saja jawapan dia. Kerana wujud ada syarat fiha. Kerana wujudnya ada syarat pada dia tadi. Pada kenyataan dia tadi, pada qadhiyah tersebut ada syarat. Misal in akalta syaba'ta. In akalta syaba'ta. Baik, dia beri contoh kepada kita in akalta syaba'ta. Maka mana ada syarat dia? Ada syarat yang bahagian depan ini namanya, yang bahagian depan ni adalah dinamakan sebagai ada syarat. Ini adalah ada syarat dia panggil. Jika kamu makan, maka kamu kenyang. Jika kamu makan, maka kenyanglah. Makan, kalau kamu makan in akalta syaba'ta, maka makan kenyang. Ataupun kullama kanat syams tala'at kan nahar mawjud. Kullama adalah ada syarat. Kullama kanat syams tala'at kan nahar mawjud. Maka kullama adalah ada syarat kepada qadhiyah tersebut. Maka bila ada syarat, barulah dia menjadi syarat. Kalau dia ada syarat, baru dia jadi syarat. Kalau seandainya kita kata akalta syaba'ta, dia dah hilang daripada menjadi syartiyah, qadhiyah syartiyah. Dia dah jadi qadhiyah hamliyah. Seterusnya yang bahagian bawah qadhiyah syartiyah muttasilah. Kita tengok pada qadhiyah syartiyah muttasilah, ta'rifuhu hiya تعريفها هي التي أوجبت التلازم بين طرفيها. Yang mana dinamakan sebagai qadhiyah syartiyah muttasilah ini apabila adanya talazum baina turuf tadi. Terdapatnya lazim, kelaziman di antara kedua-duanya. Apa lazim? Sabar kita tengok pada sebab apa dinamakan sebagai muttasilah. Ittisal tarfaiha sidqan wa ma'ayyanan. Kerana bersambungnya turuf tadi, dua turuf ini ni, ada dua turuf ini sidqan wa ma'ayyan, sidik dia dan juga dan tertentu dia. Apa tentu? Cuba tengok, kita tengok contohlah. Kita tengok contoh. Kullama kan syams tala'at kan nahar mawjudan. Baik, selagi mana matahari apabila matahari itu timbul, terbit, maka siang pun wujud. Maka dalam ayat ini ada talazum, lazim. Lazimnya apabila matahari itu terbit, maka wujud pun siang pun wujud, adalah siang. Itu dipanggil talazum, lazimnya. Lazimnya kalau kita makan, kita kenyang. Itu lazimnya. Ada orang makan tak kenyang. Tapi lazim biasanya kalau kita makan kenyang kita. Maka itu dipanggil lazim ataupun talazum, kelazimannya. Maka syartiyah muttasilah ini ada kelaziman. Ada kelaziman di antara kedua-duanya tadi. Antara akalta dengan syaba'ta dengan syams tala'at ada kaitan dengan nahar mawjud. Ini dua turuf. Turuf pertama, turuf kedua. Turuf pertama, turuf kedua. Maka dia ada kaitan antara kedua-duanya. Itu dipanggil sebagai, ayat ini adalah ayat dipanggil sebagai syartiyah, qadhiyah syartiyah muttasilah. Sekadar untuk tambahan pengetahuan, di sana ada satu lagi yang dipanggil sebagai qadhiyah syartiyah munfasilah. Macam mana kita nak tahu apa bezanya? Senangnya, bezanya masih lagi sama, masih ada yang sama, iaitu syartiyah. Masih kena ada syarat mesti ada. Ada syarat ni mesti ada. Cumanya bezanya dia menggunakan di dalam munfasil, nama pun munfasil, maka dia ada pecah antara kedua-duanya, iaitu lazimnya biasanya dia menggunakan au di tengah-tengahnya.
Contohnya qad yakun imma yakun hadha inab au fakihah. Inab au fakihah. Berbezalah dengan yang kita akan belajar ini, iaitu muttasilah. Insya-Allah kita akan tengok qadhiyah muttasilah saja di dalam manahij kita. Baik, seterusnya kita tengok pada muka surat sebelah itu, ajza'ul qadhiyah syartiyah muttasilah. Ajza'ul qadhiyah syartiyah muttasilah ini sama, bukan sama, maksudnya di dalam qadhiyah hamliyah ada ajza' sendiri yang dipanggil sebagai ingat tak? Dipanggil sebagai maudha' dan juga mahmul. Dalam qadhiyah syartiyah juga ada ajza' sendiri, iaitu dipanggil sebagai, tengok pada buku kita, iaitu dipanggil sebagai muqaddam wat tali. Ajza' pertama nama dia adalah muqaddam, ajza' kedua adalah namanya at-tali. Yang mana dikatakan muqaddam itu tartibut taqdim wa in dzakara akhira. Manakala at-tali tartibut ta'khir wa in dzakara awalan. Lebih kuranglah macam sebelum ni. Yang mana dikata muqaddam itu yang mana sebut awal itu, kalau dia muqaddam sebut awal ke sebut akhir ke, dia adalah muqaddam. Kalau sebut tali pula, kalau sebut awal ke akhir ke, dia masih kekal sebagai at-tali. Bagaimana kita nak tahu dia adalah muqaddam ataupun tali? Dia lebih kurang saja dalam hamliyah kita nak tahu berdasarkan di dalam yang sana, kita tahu berdasarkan maudhu' dia, tajuk dia, cerita dia, kita nak cerita pasal apa. Ni tips dia lah. Kita tahu pasal apa. Tapi di dalam ini kita nak tahu dia adalah muqaddam ataupun tali, dia berdasarkan lazimnya yang mana dulu keluar baru berlaku, ataupun yang kedua itu terpanggil sebab. Jadi yang mana musabab dia, apa yang menyebabkan dia berlaku. Dia kata in kan al-alam madi'an fan-nahar mawjud. Maka bila jadi siang baru ada cahaya, kerana barulah ada cahaya. Berbeza tadi in kana syams tala'at kan nahar mawjud, itu berbeza. Terbit matahari dulu barulah adanya siang. Tapi di sini ada kena ada siang dulu baru ada maghrib, baru ada cahaya terang. Kerana sianglah dia terang. Jadi siang ni terang. Jadi maka an-nahar mawjud itu, an-nahar mawjud ini adalah dipanggil sebagai muqaddam. Manakala al-alam madhi adalah dipanggil sebagai at-tali. Dipanggil sebagai at-tali. Tak kira dia kalau seandainya tukar sekalipun, in kana nahar mawjud, in kana nahar mawjud fal alam madhi, maka tukar saja tempatnya, masih kekal sebagai tali, yang ini sebagai muqaddam. Kalau kita tukar kedudukan sekalipun, dikekal. Sama macam tadi, in kan syams tala'at kan nahar mawjud, seandainya kita tukar kedudukan dia sekalipun, kita katakan sebagai kullama kana an-nahar mawjud asy-syams tala'at, pun masih kekal keadaan dia. Kerana terbit matahari dulu barulah wujudnya siang. Itu yang dipanggil sebagai kalau kita tengok dalam ta'arifnya allati aujabat at-talazum. Talazum lazimnya terbit matahari dulu barulah siang. Begitulah keadaannya untuk ajzaul qadhiyah. Tayyib, anzur ila safha ba'daha. Kita tengok pada muka surat berikutnya. Muka surat berikutnya mengenai aswar. Aswar ini adalah sur.
Yang mana dalam hamliah pun ada sur, dalam syartiyah juga ada sur. Baik, dalam hamliah, dalam syartiyah, tengok ta'rif sur qadiyah syartiyah muttasilah, huwa al-lafz dal ala miqdar al-ahwal wal-azman, aw huwa al-lafz alladhi yubayyinu kamiyya afrad al-mawdu' kullaha aw ba'd. Ini adalah ta'rif kepada sur di dalam qadiyah syartiyah muttasilah. Di dalam qadiyah hamliah juga ada ta'rif sur yang tersendiri. Jangan tertukar. Tengok betul-betul soalan dia. Kalau seandainya minta sur hamliah, ada ta'rif sendiri. Jadi dalam sur qadiyah syartiyah muttasilah juga ada sur yang mana dia kata Allah lafaz sur ini adalah lafaz yang menunjukkan ke atas kadar keadaan ataupun zaman, ataupun ialah lafaz yang menunjukkan ke atas kamiyah, iaitu afrad al-mawdu' kullaha aw ba'd, sama ada dia kulli ataupun juz'i. Kuantiti dia sama ada dia kuantiti bentuk juz'i ataupun kulli. Sebab yang menerima sur secara asasnya yang menerima sur adalah dua sahaja, iaitu kulli dan juga juz'i. Dia sahaja yang terima sur. Kalau tengok pada buku kita, masurah diterbagi pada dua, masurah dan juga ghairu masurah. Satu masurah dan satu lagi masurah. Daripada masurah yang menerima sur ada kulliyah dan juga juz'iyah. Daripada juz'iyah pecah kepada dua, iaitu mujabah dan juga salibah. Juz'iyah pun sama, mujabah juga salibah. Ghairu masurah ada makhsusah, juga pecah kepada dua, iaitu mujabah dan juga salibah. Yang satu lagi, yang terakhir itu muhmalah, satu mujab dan satu salibah. Kalau kita tengok secara asasnya semua sama, kecuali makhsusah saja. Dalam hamliah namanya adalah syakhsiyah. Walaupun biasanya dia adalah syakhs muayyin, masih tertentu, tapi ada perbezaan sedikit kalau kita tengok pada kenyataan dia ataupun qadiyah yang kita akan pelajari nanti. Baik, aswar sur yang diberi kepada kita iaitu kulliyah, mujabah, sur dia adalah kullama dan juga mahma, dua sur yang diberi. Manakala salibah laisal battah. Juz'iyah pula diberi mujabah qad yakun, juz'iyah salibah qad la yakun atau laisa kullama. Maka biasalah, wajiblah kamu hafal semua sur tadi yang ada tadi. Ada dua, satu, dua, ada 6 sur semua sekali. Manakala bagi ghairu masurah dan nama ghairu masurah, maka dia tak terima sebarang sur. Jadi untuk positif dan negatifkan dia hanyalah pada perkataan, beza dia nanti hanyalah perkataan laisa saja. Laisa saja yang menjadikan dia salibah, ataupun mujabah. Itu yang membezakan dia nanti dalam contoh nanti kita akan tengok apa perbezaan dia. Baik. Tengok pada bahagian bawah itu. Dia bagi contoh pada kita, misal kullama kan syams tal'at fan nahar mawjud. Tadi contoh yang kita ulang tadi, itu contoh yang digunakan. Manakala contoh mahma tadrus tanjah, sebagaimana kamu belajar kamu berjaya. Laisal batta in kana hadha insan kan hajar. Tidak, sama sekali tidak. Bila seorang manusia itu batu, tak mungkinlah. Qad yakun kana syai'un haywan kana insan. Qad la yakun in kana hadha fakihah kana tuffah. Laisa kullama kana syai' haywan kana farsan. Tidak selamanya sesuatu itu haiwan, ia adalah farsan. Baik, kita tengok pada aqsam al-qadiyah. Itu adalah contoh-contoh dia tadi. Kalau contoh-contoh itu kita boleh tengoklah apa perbezaan dia
Dan dia bagi contoh yang paling mudah lah untuk kita faham. Dan Ustaz dah beritahu untuk baca qadhiyah, baca secara perlahan dan terjemah dia secara perlahan dan ambil faham daripada contoh-contoh yang telah diberikan tadi. Baik, kita tengok dia ulang lagi sekali pada muka sebelah tadi dah beritahu. Misal pada aqsam al-qadhiyah syartiyah muttasilah bi'atibar sur. Daripada sur tadi, bi'atibar sur ini dia letak lagi pecahan-pecahan di sebelah itu untuk kita lebih jelas lagi mengenai perbezaan-perbezaan yang wujud di antara kesemua sur. Bahkan yang bawah tadi dia hanya bawakan yang ada sur ini ke bawah itu. Dia bagi contoh-contoh untuk sur. Semua sur itu dia beri terus contoh dan mudah saja, siap warna-warni lagi. Boleh tengok. Manakala fi safhah al-akhir min hadzal bab dia cerita mengenai aqsam al-qadhiyah syartiyah muttasilah bi'atibar sur. Yang ni dia semua sekali dia bagi contoh terus. Bahkan dia dah pun mewarnai, dia warna dah dengan dibuat kotak pada sur-sur yang terlibat lah. Pada sur-sur yang terlibat. Cuma pada bahagian rayu sur tu itu bukan sur. Itu yang ditanda itu adalah perbezaan dia. Perbezaan dia. Baik. Kita tengok masurah. Qadhiyah syartiyah muttasilah masura, qadhiyah muttasilah kulliyah mujabah. Kullama kan syams tala'at fan-nahar mawjud. Kullama kan syams tala'at fan-nahar mawjud ialah qadhiyah muttasilah kulliyah mujabah. Itu nama penuh dia. Dan tolong pastikan kamu tulis nama dia sebiji macam itulah keadaan dia. Jangan kamu reka-reka susunan dia. Boleh ataupun tidak? Ya, boleh kamu nak tulis, kamu terbalikkan dia. Qadhiyah kulliyah mujabah, qadhiyah mujabah kulliyah muttasilah. Boleh, tak ada masalah sebab ada semua nama dia tu. Cumanya dia memudahkan kita untuk ingat turutan dia, iaitu secara menurun daripada qadhiyah, lepas tu pilih dia ni muttasilah ke munfasilah? Dia muttasilah. Sebab kamu belajar hanyalah muttasilah, maka qadhiyah adalah muttasilah. Lepas tu dia qadhiyah muttasilah daripada empat ni, yang mana dia memalah ke, juz'iyah ke, kuliah ke, lepas tu barulah mujabah ataupun salibah. Itu turutan nama dia. Dalam buku kamu pun dia tulis sama macam tu keadaan dia. Dia tak nak bagi kita pening kepala. Jadi yang kedua, qadhiyah muttasilah kulliyah ini salibah pula. Tadi mujab positif, yang ini salibah. Apa yang negatif? Laisa banta in kan syams tala'at fal lail mawjud. Tidak sekali tidak terbit matahari maka malam itu wujud. Tak mungkin berlaku. Dah terbit matahari siang malam takkan berlaku, maka tidak sama sekali. Kita pergi laju je lah kot pada contoh-contoh ini. Sebabnya perkataan dia agak biasa, cuma pastikan kamu baca secara perlahan-lahan lah untuk kamu dapatkan imaging dia, untuk nampak bayangan perkataan dan makna dia tadi. Baik, qadhiyah muttasilah juz'iyyah mujabah qad yakun in kana hadha haywanan kana insanan. Baik. Seterusnya qadhiyah muttasilah juz'iyyah salibah. Ini bagi salibah. Salibah qad la yakun in kana hadha fakihah kana tuffah. Baik, manakala ghairu masurah, yang mana bukan masurah pula, ada empat jugalah, sebabnya dua pecah kepada dua pula, jadi empat. Qadhiyah muttasilah makhsusah mujabah. In ji'tanil an akramtuka. In ji'tanil an akramtuka. In itu adalah adat syarat dia. Seandainya hilang adat syarat, dia akan jadi hamliyah. Maksudnya boleh kita guna contoh ni pada hamliyah dan juga pada syartiyah. Cuma beza apa nama dia? Nama dia adalah maksusah, bukan syakhsiyah. Di dalam hamliyah, syakhsiyah itu adalah syakhsun. Dia syakhs, Muhammad, Fahim, ataupun apa-apa nama sahaja. Jadi itu adalah nama. Jadi dia memang syakhsun. Satu nama syakhsiyah. Tapi dalam maksusah, dia bukan tengok pada syakhsi, tapi tengok pada perkataan al-an, ghadan, ams, imbarih, ataupun perkataan-perkataan yang menunjukkan ke atas masa, sana, am. Itu adalah
itu adalah makhsusah. Contoh dalam ayat kita, contoh dalam ayat laisa mana? In ji'tanil al-an itu adalah makhsusah. Al-an akramtuka. Kalau kamu datang sekarang, jika kamu datang sekarang, maka aku akan muliakan. Jika kamu datang sekarang, maka aku akan muliakan kamu. Jadi itu adalah sekarang adalah makhsusah. Qadhiyah muttasilah makhsusah salibah pula yang laisa, tengok dia letak perkataan laisa saja terus menjadi salibah. In ji'tanil an akramtuka. Kalau tidak kamu datang sekarang, maka aku tak muliakan kamu. Maka perkataan tidak saja telah menafikan menjadikan dia adalah salibah. Ataupun qadhiyah muttasilah muhmalah mujabah. Qad in kana hadza insan kan haiwan. Maknanya manusia, maka dia adalah haiwan. Itu muhmalah sebab tak ada menerima. Dalam ni kamu punya tak ada cerita takrif dia. Tapi sekadar kamu kenal lah. Kamu kenal bahawa dia masih lagi sama macam dalam hamliah tadi sebelum ni, yang kita belajar sebelum ni, yang mana dia tak menerima sebarang sur kulli dan dia masih lagi bersifat kulli. Maksud kulli apa dia? Insan itu. Maksud kulli maksudnya kita nampak banyaklah benda dalam tu. In kana hadza insan kana haiwan. Maka itu adalah qadhiyah muttasilah muhmalah. Masih muhmalah. Mujabah sebab dia positif, tak ada menerima sebarang perkataan yang negatif di situ. Manakala qadhiyah muttasilah muhmalah salibah, contoh yang diberi adalah laisa in kana hadza haiwan kana farsan. Itu adalah contoh bagi salibah. Tengok pada dalam ayat itu diberi dia tanda laisa itu dia buat warna sikit pada laisa itu menunjukkan bahawa laisa itu adalah negatif dia. Dia tak laisa saja. Berbeza dengan yang atas dia ada sur sendiri. Contoh qadhiyah muttasilah juz'iyah salibah, dia ada qad la yakun. Dan juga dia bagi satu lagi laisa kullama. Itu adalah juz'iyah salibah. Jadi kamu kena pastikan, tengok betul-betul. Itu sahaja perbincangan kita dalam qadhiyah syartiyah. Ini adalah pengenalan awal bagi qadhiyah. Kamu kena kenal beza antara qadhiyah hamliah dan juga qadhiyah syartiyah. Kerana selepas ini kita akan pecahkan setiap bab selepas ini, qiyas, tanaqud, akad sekalipun. Dia akan membezakan di antara qadhiyah syartiyah dan juga qadhiyah hamliyah. Bagaimana nak menggunakan formula-formula dia, bagaimana kita nak adjust ayat dia dengan menggunakan, kita kena tahu qadhiyah ini adalah qadhiyah hamliyah ke qadhiyah syartiyah. Seandainya kamu tak boleh bezakan dia, memang satu masalah yang memang masalah besar lah, sebabnya kita tak tahu ni qadhiyah syartiyah ke qadhiyah hamliyah ni. Tapi bagi Ustaz, kita rasakan sangat bahaya, sangat bahaya kalau kamu tak boleh nak bezakan antara syartiyah dengan hamliyah, kerana beza dia terlalu mudah saja, hanyalah ada ayat syarat saja. Ataupun lazimnya, ini cerita lazimnya biasanya ayat syartiyah itu lebih panjang daripada hamliyah. Tengok ni, tak ada ayat dia biasanya lebih panjang, in ji'tanil al-an akramtuka. Tapi kalau dalam hamliyah, in ji'tani akramtuka, dia panjang. Jadi dia lebih panjang di dalam syartiyah. Biasanya ayat-ayat panjang yang sampai jela tu dia adalah syartiyah. Dan untuk syartiyah kamu kena boleh bezakan dululah. Yang pertama, untuk dalam bab pembelajaran bab ini kamu kena bezakan. Cuba tengok balik dalam bab hamliyah, apa beza antara kedua-duanya. Antaranya ta'rif, tak ada ta'rif dia, antara tak ada sur. Sebabnya dalam hamliyah ada sur, dalam qadhiyah syartiyah juga ada sur. Kena tahu apa beza antara kedua-duanya. Lepas tu kamu juga perlu tengok ajzaul qadhiyah. Kenapa nama di dalam hamliyah nama dia maudhu' dan mahmul, sedangkan dalam syartiyah nama dia adalah muqaddam dan tali. Kenapa nama dia berbeza? Kita kena tengok sebab apa. Dan dia masih lagi mengekalkan dengan dua huruf, masih lagi. Sebabnya kalau seandainya satu, maka dia dipanggil tasawur. Ya, baik. Kalau dia satu huruf, maka dia tasawur Muhammad. Dia bagi sendiri saja Muhammad, maka itu adalah tasawur ataupun syajarah, pokok tasawur.
Ataupun Abdul Rahman, oh tasawur. Tapi kalau Abdul Rahman mahirun, sudah pun menjadi tasdik. Yang bila sebut tasdik maksudnya dia adalah qadiyah. Sebab tasdik yang memerlukan kepada benar ataupun tasdik atau kizib. Yang mana kita tengok pada ta'arif qadiyah sebelum ini. Baik, sekadar itu saja untuk kelas qadiyah syartiyah kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.